pastinya COVID-19 ini, krisis yang kita sedang alami dan juga Perintah Kawalan Pergerakan ini pastinya memberi kesan kepada PKS, iaitu Perniagaan Kecil dan Sederhana, yang mana pakej rangsangan ekonomi prihatin telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan pakej tambahannya bernilai RM10 bilion untuk mengurangkan beban keuangan kepada PKS. Kerana apa? PKS ini adalah satu sektor yang memberi peluang pekerjaan 2/3 daripada keseluruhan jumlah tenaga kerja di Malaysia dan juga menyumbang hampir 40% kepada ekonomi Malaysia. Semestinya ia memberi kesan kepada keseluruhan lanskap yang berlaku di Malaysia. Jadi hari ini kita nak bercerita bagaimana PKS ini sebenarnya memberi satu situasi yang berlaku ini, memberi satu titik yang positif kepada PKS dan mengambil peluang ini untuk terus berkembang dan juga memperbetulkan apa yang silap dan juga memperkemaskan apa yang baik. Bersama saya pada hari ini adalah Tuan Ahmad Muzakir Hamid, iaitu Pengerusi Hal Ehwal Usahawan Persatuan Alumni UiTM Malaysia dan juga seorang usahawan. Baiklah, tadi saya buka bagaimana PKS ini memberi peluang pekerjaan 2/3 kepada peluang pekerjaan di Malaysia. Besar. Dia bukan angka yang kecil. Dan juga dia menyumbang lebih hampir 40% kepada ekonomi Malaysia. Betul. Kerana itu suntikan 10 bilion itu diwujudkan bagi membantu dan juga menggerakkan supaya aliran ekonomi itu tidak terputus. Betul. Tetapi kita juga melihat dalam situasi yang berlaku dalam media sosial, terutamanya mungkin ada kesan-kesan terhadap PKS ini, terutamanya industri kecil dan sederhana, industri kecil-kecil, bisnes kecil-kecil lah orang kata kan. Betul. Pastinya yang kita selalu dengar sepanjang sebulan ini, depression, sale tak ada dan sebagainya. Apa lagi kesan-kesan yang orang lain sebenarnya tak nampak? Ada kesan-kesan yang masyarakat tak nampak? PKS ni kita bercakap lebih kepada mikro. Apabila yang kecil ni, kesan dia bila berlaku PKP, ia satu kejutan pada awalnya lah, apabila seolah-olah dia tidak bersedia dari segi mental dan sebagainya. Apabila berlaku PKP pada awalnya, sudah tentu golongan mikro tadi tidak dapat menjana pendapatan mereka. Jadi pada permulaan ini mereka mungkin mengalami suasana yang panik. Tetapi alhamdulillah apabila kerajaan kita pada hari ini mengambil langkah yang begitu prihatin kepada rakyat, telah orang kata membuat bajet mengumumkan bajet-bajet untuk mikro, walaupun yang terkecil-kecil pun supaya tidak tercicir. Jadi alhamdulillah saya lihat yang PM baru umumkan baru-baru ini, sehingga ada grant khas yang golongan mikro ini akan dapat 3,000 seorang. Jadi itu yang kita melihat, sumber pendapatan mereka pada masa mereka terkejut itu tiada sumber pendapatan, dan apabila kerajaan telah mengumumkan bantuan tersebut, mungkin melegakan mereka. Apabila juga berlaku PKP ini, fasa pertama tadi ada panik. Maksudnya semua, okey, macam mana aku nak cari duit? Betul. Apabila pasar malam sudah tidak dibenarkan, ada juga peniaga yang memang bergantung 100% kepada jualan pasar malam. Betul. Ada juga yang memang tidak boleh beroperasi kedainya, bisnes kecil-kecilan dan sebagainya. Tetapi pada satu tahap, selepas mereka sudah terbiasa dengan keadaan PKP ini, dengan keadaan yang mungkin tidak berpendapatan, waktu itu juga wujud satu situasi keterpaksaan perlu belajar perkara baru. Kerana ada saluran lain. Contohnya apa yang berlaku sekarang, pastinya e-commerce telah mendapat perhatian. Apabila peniaga-peniaga kecil sederhana ini sudah mula menukar cara penjualan mereka melalui dalam talian. So waktu inilah juga sebagai satu peluang yang diambil oleh pengusaha PKS ini untuk belajar benda baru, dan saya pasti selepas ini yang tidak biasa ini dibiasakan dan dikemaskan selepas daripada PKP. Betul. Apabila berlaku satu kejutan seolah-olah macam perang dunia lah kepada pengusaha-pengusaha kecil ini. Tetapi nak tak nak dia mesti melakukan benda untuk ke depan. Dia tak boleh lihat benda yang ke belakang. Kalau kita lihat sekarang ini, yang praktikal adalah melalui e-talian lah, maknanya segala-galanya sebagai online. Mereka walaupun tidak terpaksa, walaupun orang tua, tapi
satu benda yang baru, mereka akan belajar membuat grouping di antara usahawan ataupun peniaga yang kecil, supaya ada grup WhatsApp, grup Telegram, supaya mereka boleh memasarkan produk-produk mereka melalui talian. Jadi ini benda baru, walaupun pada awalnya mereka kurang mahir, tetapi bila keterpaksaan, yang inilah yang kita cadangkan mereka lebih kepada ke depan dan mengikut peredaran masa. Dan sekarang ini masa yang sesuai untuk menjual secara online. Dan apabila tamat nanti PKP, mereka sudah terbiasa dalam situasi begini, semestinya mereka akan jadi mahir. Dan saya tengok mungkin boleh praktik secara online dan mempunyai dua cabang perniagaan nanti. Satu secara fizikal dan satu lagi secara online. Secara dalam talian. Mungkin secara spesifiknya, Tuan juga adalah seorang peniaga franchise, mempunyai perniagaan franchise. Kesan terhadap peniaga persendirian, contohnya membuka gerai kecil-kecilan di tepi jalan ataupun mempunyai kios dan juga mempunyai restoran satu tempat, berbeza dengan mempunyai perniagaan franchise. Secara spesifiknya, kesan terhadap perniagaan franchise bagaimana? Kesan pada perniagaan franchise, macam semalam kawan saya hubungi saya, dia kata apabila tidak boleh buka PKP, bagaimana dia nak berniaga. Saya bercerita kepada dia, kalau produk itu adalah produk bukan makanan ataupun produk bukan melibatkan yang kesihatan, mereka boleh menggunakan secara online juga sebagai untuk memasarkan produk mereka. Jadi saya melihat buat masa ini memang terkesan juga pada franchise. Tambah-tambah yang lagi sale mereka drop daripada mungkin 70% drop sale. Tetapi saya melihat ia bukan sesuatu yang untuk kita ke belakang. Itu saya kata mesti kita ke depan dan satu cari titik ke depan untuk cari kejayaan. Okey, selain daripada pakej tambahan bernilai 10 bilion secara keseluruhan diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri, terdapat juga bank yang menawarkan khidmat untuk membuat pinjaman mikro, dan syaratnya lebih ringan berbanding dengan sebelum-sebelum ini. Betul. Adakah dalam keadaan sekarang, dalam keadaan kita mungkin ada sedikit mengalami masalah dan cabaran dari aspek ekonomi, bukan sahaja dari segi individu maupun dari segi perniagaan, adakah ini waktu terbaik untuk mengambil dan juga membuat pinjaman baru dengan bank? Buat masa sekarang, nak tak nak, kalau bank adalah tempat yang terakhir pada peniaga yang sudah menguruskan perniagaan. Sebab dia modal ini bukan sesuatu yang teras pada asalnya. Tetapi apabila berlaku PKP tadi ataupun melalui fasa selepas PKP untuk bangkit balik, semestinya jualan akan berkurangan. Semestinya tak ada untuk membayar overhead, dan pinjaman ini penting kepada golongan-golongan PKS. Jadi kita melihat, saya sarankan kepada bank untuk mungkin mereka mengatakan pemudah cara untuk pinjaman, tetapi mungkin di peringkat pelarasan, sebab ramai yang memberitahu saya masih lagi bank belum dapat memberi satu yang boleh memberi pinjaman yang lain daripada yang lain yang sebelum ini. Masih lagi mengamalkan benda yang sama, seperti ada penjamin dalam borang kan. Tapi selepas tu saya juga menyeru agar bank mempertimbangkan di antara sesiapa yang ada situasi kris dibolehkan waktu ini, kerana ramai yang terlibat semestinya dalam peniaga-peniaga ni ada yang rekod pembayaran dia kurang cantik. Jadi di musim COVID ini saya menyeru kepada semua bank yang ingin membantu kita lebih kepada orang kata menolong secara kelonggaran syarat. Kelonggaran syarat, ya, betul. Mungkin itu yang akan berlaku, dan kalau kita lihat juga di contohnya Bank Simpanan Nasional memang berlaku pelonggaran syarat tersebut. Dan juga dalam situasi yang berlaku dalam lanskap yang telah berubah di Malaysia ini, pinjaman bank mungkin dilonggarkan syarat dan juga bantuan keuangan bernilai 10 bilion secara keseluruhannya. Mungkin ia berbeza kalau kita lihat mungkin dari aspek perniagaan franchise tidak sama dengan perniagaan yang kecil yang mempunyai satu kedai dan sebagainya. Adakah inisiatif yang diumumkan itu secara generalnya, secara asasnya, adakah cukup untuk terus membuatkan perniagaan itu berjalan aliran ekonominya?
Kalau mengikut bantuan tu kita nak kata cukup, secara jujurnya memang tak cukup. Tetapi nak tak nak kita kena, itulah yang kerajaan terbaik telah lakukan kepada kita. Dan mungkin selepas ini dia mempunyai ada penambahan dan seterusnya. Kita mendoakan supaya yang satu lagi katakan mikro yang akan dapat grant khas sebanyak 3,000. 3,000 ni saya rasa dalam satu bulan tidak boleh untuk cover modal. Tetapi walaupun dia tidak boleh berniaga, dia boleh menjadikan dia sumber pendapatan sebagai grant tadi, dan boleh juga buat secara perniagaan di rumah secara online, modal-modal kecilan. Begitu juga dengan pinjaman yang saya baca, Tekun akan mengeluarkan semaksimum 10,000 Tekun untuk dengan zero interest. Jadi ini juga boleh membantu mereka untuk jangka masa yang pendek. Jika masa yang panjang, kita mungkin boleh memohon, boleh merayu kepada pihak-pihak berkuasa supaya menambahkan modal-modal tersebut supaya kelangsungan peniaga-peniaga tadi boleh meneruskan selepas PKP, dan kemungkinan selepas ini ia akan berlarutan apabila nak pulih makan masa 6 bulan ke setahun untuk kembali seperti sedia kala. Itu saya kata dulu, apabila kena PKP, kita seolah-olah peniaga ini kena bom di Hiroshima. Kan, dia berlaku satu kejutan yang di luar jangkaan, tak dari segi mental, tetapi sudah hari ini hari yang ke berapa belas, 27. Ya, jadi sudah kebiasaan. Jadi dengan kebiasaan ini itulah mendapat satu idea baru kepada mereka membuat secara online untuk berkembang. Dan berterima kasih kepada kerajaan, terutama sekali Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang cukup ikhlas, cukup membantu kita dalam PKS. Seperti saya katakan kepada sahabat saya, kalau kita demam, kalau sekaya-kaya mana orang, kalau demam dia mesti pergi hospital. Begitu juga dengan PKS yang mikro, sekecil-kecil bila berlaku macam ini, semestinya kita akan rujuk kerajaan dan minta mohon bantuan kerajaan. Dan kerajaan pada hari ini cukup prihatin kepada rakyat. Dan saya yakin apa yang kerajaan akan buat selepas ini mengikut fasa-fasa yang akan datang, dah tentu akan menolong kita. Ya, PKS demam, pergi cari ubat, dan ubat itu disediakan oleh kerajaan. Betul. Itu yang berlaku situasi sekarang. Betul. Kita lari sikit, kerana Tuan juga merupakan salah seorang exco bola sepak negeri Kelantan. Dan aspek pembayaran gaji, aliran tunai dalam persatuan bola sepak pula bagaimana? Adakah pemain dijaga kebajikannya, ataupun bagaimana situasi yang berlaku sekarang? Soalan lari sikitlah. Bosan nak cerita pasal PKS ya, Tuan. Okey, apa ni, saya difahamkan kita tengah berunding dengan pemain-pemain supaya ada toleransi di antara pemain dan pengurusan, di antara gaji. Walau bagaimanapun kita di pihak pengurusan akan bertanggungjawab kebajikan mereka. Sebab itu adalah punca pencarian mereka. Mereka tidak dibantu mendapat apa-apa grant, dan dia bukan orang perniagaan. Tentu bola sepak ini mata pencarian mereka adalah melalui gaji. Jadi sekarang ini kita juga di Kelantan, khususnya The Red Warriors, kita 100 boleh katakan 80% kita mempunyai gate collection. Apabila berlaku macam ini, kita tidak ada sumber pendapatan, hanya bergantung kepada penaja-penaja. Dan untuk membayar gaji-gaji mereka mungkin bebanan sikit kepada kita. Dan kita tengah berunding supaya gaji mereka boleh dikurangkan. Itu dia. Sedikit cerita lari lah daripada PKS kepada kerana apa? COVID-19 ini bukan terkesan kepada satu entiti sahaja. Dia melibatkan kesemuanya. Abang kata Menteri Pertahanan kita, dia tak kenal kayangan ke bawah ke. Semua orang dia kenal. Terima kasih Tuan berkongsi bagaimana sebenarnya PKS juga sebenarnya perlu mengambil titik PKP ini, titik yang berlaku ini adalah satu peluang yang baru, peluang keemasan. E-commerce kita akan wujudkan. Pastinya peluang pekerjaan kepada penghantar makanan pun akan lagi banyak selepas ini. Dan yang pastinya selepas PKP, apa yang akan berlaku kepada situasi perniagaan adalah sistem yang akan dijalankan oleh setiap kedai juga perusahaan itu akan lebih kemas. Jika sebelum ini hanya menggunakan secara fizikal, selepas ini akan ada penghantaran secara dalam talian dan sebagainya. Inilah sistem-sistem yang kita mahukan, seolah-olah titik yang berlaku ini kita segarkan kembali, kita refresh, kita tekan reboot button. Baiklah.